Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi masjid kita, saya muliakan Ustaz Haji Nasir bersama-sama kita malam ini, para tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang minta Allah Subhanahu wa taala. Khabar semua hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur saya dapat kepada Allah Taala dengan izinnya pada hari ini dapat saya bersama-sama dengan ahli jemaah sekalian dalam kuliah tadabbur kita, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama dapat memberikan sedikit ilmu dan juga menambahkan amal kita kepada Allah SWT dan mendekatkan kita kepada penghayatan kitab suci Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat lazim yang kita bacakan pada setiap hari, ya. Jadi insyaAllah pada kali ini kita sampai kepada ayat yang dibaca oleh imam pada rakaat kedua tadi, iaitu surah Al-Ma'un, kan? Al-Ma'un. Kalau saya sebut surah Al-Ma'un tu, orang tak apa nak ingat. Kalau sebut Ar-ra'aital ladzi yukazzibu bid-din, orang tahu kan? Al-Ma'un, ya. Apa makna Al-Ma'un, ya? Sejarah bahasanya Ma'un ini bermaksud pinggan mangkuk. Surah pinggan mangkuk, ada juga surah pinggan mangkuk sana. Nanti kita cerita apa kaitannya dengan Al-Ma'un ini dengan Ar-ra'aital ladzi yukazzibu bid-din, ya. Jadi insyaAllah saya berpandukan kepada kitab Tafsir Nurul Ihsan, kitab tafsir bahasa Melayu yang digunakan pakai oleh banyak ustaz-ustaz kita mengajar tafsir ringkas tetapi padat maknanya, ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama melihat apakah huraian dan juga iktibar tadabbur yang boleh kita dapat daripada surah ini. Maka seperti biasalah, kita ambil sikit barakah daripada ayat ini dengan kita baca sama-sama. Boleh tuan-tuan, insya-Allah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'un, ya, ada 7 ayat. Kita baca tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apa kata Allah? Ar-ra'aital ladzi yukazzibu bid-din. Ya. Adakah engkau lihat, ya Muhammad, akan mereka yang mendustakan dengan dia pada hari balasan. Orang yang mendustakan
hari kiamat, ya. Orang tak percaya pada hari kiamat. Yang ni hari pembalasan dan hari hisab. Hari kiamat, ya. Dan hidup sekalian manusia pada hari kiamat itu. Jadi Allah tanya kita, soalan ni bermula, ayat ini bermula dengan satu persoalan, ya. Tidakkah kamu perhatikan orang yang mendustakan agama? Jadi ada juga tuan-tuan, ya, di kalangan manusia ni orang yang mendustakan agama. Dusta agama ni dia tak percaya kepada sebahagian pada benda-benda yang dibawa dalam agama, ya. Jadi ayat ini dia fokus kepada orang yang tak percaya kepada agama ni, orang tak percaya kepada hari kebangkitan. Ada di kalangan sebahagian pada manusia ni dia tak percaya di sana ada hari kiamat. Biasanya orang kafir lah. Kita orang Islam ni semua dah percaya, tuan-tuan, semua dah percaya dah. Yang ada lepas saya ni semua dah yakin akan wujudnya hari akhirat. Kalau tidak, kita tak ada lah di sini, ya. Kalau kita tak percaya pada wujudnya hari akhirat, maka kita takkan ada pada di dalam masjid hari ni. Kenapa? Kerana kita beramal hari ni, apa yang kita buat ni sebenarnya kita nak sebagai tanda keyakinan kita kepada wujudnya hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu disebut dengan hari balasan dan hisab. Jadi kita buat hari ni, kita yakin bahawa di sana ada hari yang Tuhan akan balas apa yang kita buat. Ya, Tuhan akan balas apa yang saya buat, tuan-tuan dan semua buat ni, semua akan dibalas. Jadi perhitungan dia. Jadi orang kafir ni dia percaya tak percaya je. Terutama sekali dalam agama, ya. Kalau agama-agama samawi tu, seperti agama Yahudi, agama Kristian tu, mereka percaya. Mereka percaya, ya. Cuma mereka ni silap dari sudut memilih Nabi, menolak kenabian Nabi Muhammad. Di situ salah mereka tu, ya. Orang Yahudi dia masih percaya kepada Nabi Allah Musa AS. Dia menolak Nabi Muhammad. Demikian orang Kristian pula menolak Nabi Muhammad dan mengatakan Nabi terakhir ialah Nabi Isa, ya. Jadi mereka percaya wujud akhirat. Jadi sebab itu mereka ni dipanggil agama samawi, agama yang datang daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silap mereka di mana? Menolak kenabian Nabi Muhammad dan menolak kitab suci Al-Quran, ya. Jadi mereka ini setengah mengatakan mereka ini ahli kitab, ya. Setengah ulama mengatakan mereka ahli kitab. Tapi jumhur ulama mengatakan mereka ni hari ini, yang ada hari ini, Yahudi dan Kristian ini tak boleh nak kata ahli kitab, kerana mereka mengubah pula kitab-kitab asal yang dibawa oleh Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa. Kalau mereka betul-betul percaya, beriman dan berpegang dengan apa yang dipegang oleh Nabi Allah Isa dan Musa itu, bolehlah kita panggil mereka itu ahli kitab, ya. Lelaki mereka boleh berkahwin dengan anak perempuan kita. Sembelihan mereka boleh dimakan. Itu yang betul-betul berpegang. Tapi hari ini sebagaimana yang kita tahu, mereka ni dah ubah kitab mereka ni. Yang ada di kalangan Yahudi contohnya ialah kitab Talmud yang saya sebut tu. Mereka berpegang pada kitab Talmud. Sementara Kristian pula kitab Bible, kan? Bible tu ada banyak versi lah. Old Testament, New Testament, ya? Perjanjian lama, perjanjian baru, ya? Jadi saya ni kebetulan memang buat sikit lah pengajian perbandingan agama, ya? Khususnya di antara agama Islam dan Kristian. Kita tengok dia macam mana jauhnya mereka ni membawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS kepada satu seolah-olah ajaran baru, ya. Namun demikian mereka percaya beberapa perkara yang ada di dalam kitab mereka, supaya menampakkan agama mereka tu agama yang betul, ya. Saya ambil satu lah tuan-tuan, yang satu yang menjauhkan perbezaan di antara yang dibawa oleh Nabi Isa AS, iaitulah setiap anak yang dilahirkan, kalau kita Islam macam mana? Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah, kata Rasulullah, ya. Setiap anak yang lahir itu ialah dia suci bersih, dalam agama kita. Tetapi dalam agama Kristian, setiap anak yang lahir itu berdosa dulu. Itu yang dah jauhkan lagi tu, kan, dah lagi tu. Sedangkan Nabi Allah Isa dengan Allah Nabi kita Muhammad ni membawa ajaran yang sama, fitrah. Itu ya.
Jadi sebab itu mereka bila lahirnya seorang anak, mereka akan bawa ke gereja untuk dibuat upacara baptis, nama dia. Baptis ini upacara menyuci dosa. Ya, menebus dosa. Kenapa? Kerana dosa yang dibuat oleh, dia kata Nabi Adam tu berdosa kerana memakan buah khuldi. Maka setiap anak cucu Adam yang lahir tu berdosa lah. Ini dipanggil inherited sin, dia panggil dosa warisan. Jadi kita ni talak. Jadi kita semua tak ada lah. Dah jauh. Apa yang saya sebut tuan-tuan, nak cerita betapa jauhnya mereka ni membawa agama yang asalnya betul, tapi telah membawa kepada satu ajaran yang lain. Ya. Ini dia. Tentang mereka menolak Al-Quran, salah satu daripada yang paling besar. Selain pada menolak kenabian Nabi Muhammad, mereka menolak Al-Quran. Bahkan tak cukup dengan tolak, mereka bakar pula Al-Quran tu. Dah 2 kali dah dekat Sweden tu. Ya, dah Sweden tu 2 kali dah. Mereka bakar. Tak pasal-pasal apa mereka sakit hati sangat Al-Quran. Tak pasal-pasal lagi bakar Al-Quran tu. Ya. Sedangkan Al-Quran tu kitab suci. Kita tak pernah bakar. Orang Islam ni, seteruk-teruk Islam tak ada lagi. Ambil kitab Bible Kristian tu, bakar. Saya tak pernah dengar. Saya rasa lah. Ya, sebab kita bukan passion tu. Ya, kita bukan passion. Bahkan kita tak apalah dia, kita hormatlah dia punya. Dia percaya pada Bible macam mana. Kan? Cuma wajib kita berdakwah. Jadi ini dipanggil orang yang mendustakan agama adalah orang yang tak percaya kepada hari kiamat. Tapi ini golongan ini lebih kepada kalau kita tengok pada ayat, sebab nuzul ayat ni sebab banyak macam orang kafir Quraisy lah. Itu ya. Orang kafir Quraisy zaman Rasulullah ni, bila Rasulullah berdakwah mengatakan Islam ini agama yang ada di dalamnya kepercayaan, iaitulah di sana ada hari kebangkitan. Jadi orang kafir Quraisy ini dia tak pernah dengar macam tu. Dia ingat mati ni mati habislah. Kan, seperti matinya seekor haiwan, dia pergi tanam habis. Jadi tak ada. Jadi bila Rasulullah mengatakan bila kamu mati besok, kamu akan dibangkit semula. Itulah. Ya. Itu yang disebut dalam surah Yasin, di ujung surah Yasin tu. Ya, apa nama ni disebut? Ya, apa nama ni, ada 3 orang Quraisy yang pergi menggali kubur-kubur lama dan membawa tulang belulang itu kepada Rasulullah, di hadapan Rasulullah. Lalu mereka bertanya, adakah tulang-tulang macam ni wahai Muhammad boleh hidup semula kau tulang-tulang yang reput macam ni? Ya. Jadi Allah jawab dalam surah Yasin, kul yuhyihal ladzi ansha'aha. Boleh sama tu, awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Allah tanya, ya, katakanlah oleh Muhammad, yang akan menghidupkan tulang ni ialah Allah, yang menjadikan kamu, dulu kamu tak ada apa pun, aku boleh buat, sekarang ni tulang dah ada. Tulang dah ada sikit-sikit ni, takkan nak cantumkan semula, tak ada masalah. Ya? Tak ada masalah. Daripada Allah tidak ada masalah. Itu semua satu benda kecil. Ya, itu di antara yang, jadi kita nak bezakan tuan-tuan, di antara orang yang menolak ke hari kebangkitan ni, kebanyakan agama-agama yang dia seperti penyembah berhala. Kan, agama penyembah berhala ni mereka tak percaya. Kalau kita ambil yang dekat dengan kita ni, agama apa tuan-tuan? Dia penyembah berhala. Apa yang dekat? Agama Hindu lah tuan-tuan, kita katakan Hindu lah. Hindu dia percaya apa tuan-tuan? Dia percaya tak soal surga dan neraka? Kan? Mereka ni macam tak percaya sangat. Mereka lebih percaya kepada kebangkitan semula ni. Mereka dilahir semula. Dia panggil reincarnation. Dia ni penjelmaan. Sebab tu kita tengok dalam filem Hindustan tuan-tuan. Kita tengok filem Hindustan tu, ada hero yang mati tu. Kan? Hero mati. Kita tengok hero ni mati awal lah. Biasanya di Hindustan ni mesti hero dia mesti handal lah. Happy ending lah. Dia mesti hero ni mesti hidup. Dan dia kalahkan semua orang, ya. Tiba-tiba hero tu mati awal. Tetapi kita ingat di akhir cerita tu, hero ni akan lahir semula. Dia bangkit, dia lahir, dia akan menjelma dalam kelahiran baru. Itu dipanggil reincarnation. Dia itu agama Hindu dan agama Jepun, agama Shinto. Ini yang percaya kepada penjelmaan, kelahiran semula. Dia tak percaya wujudnya hari akhirat. Dia percaya bahawa kita mati ni akan lahir semula melalui kelahiran baru. Itu sebab tu orang Jepun dia sanggup membunuh
dengan pedang samurai dia tu, kan, kalau dia dah kecewa ke, dia dah peras sangat ke, dia ambil pedang dia sanggup tikam diri dia sendiri. Kerana dia percaya itu satu pengorbanan di mana dia akan lahir semula dalam kelahiran baru. Dia percaya agama-agama macam ni tuan, ini berpanggil agama yang tak percaya kepada wujudnya hari pembalasan, ya. Nah, pergi balik pada ayat ni tuan, kita ni alhamdulillah kita dah yakin percaya akan wujud. Cuma Allah Taala di sini Allah nak tanya dalam aspek yang lain, ya. Dia kata, tidakkah kamu perhatikan bagaimana orang yang mendustakan agama, kan? Dalam ayat ini dia fokus kepada orang Islam kita yang percaya tapi tak percaya sepenuhnya kepada agama ni, ya. Siapa dia? Wa fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Maka yang demikian itu, kata Allah, orang yang termasuk dalam mendustakan agama tu, ya, yang menolak akan pembalasan pada kiamat itu ialah mereka yang menolak untuk menjaga dan meraihkan anak yatim, ya, tidak memberi hak akan anak yatim dan menolaknya dengan secara keras, kata dalam tafsir ni. Dan tiada gemar atas mereka itu memberi makan orang fakir miskin, ya. Inilah hal orang yang tiada percaya pada hari kiamat, ya. Jadi termasuk juga tuan-tuan, kita tadi saya sebut kita orang yang tak percaya kepada kebangkitan hari kiamat tu orang kafir. Tapi kita orang Islam pun ada juga lah kata orang yang mendusta agama ni orang yang tidak memberi hak kepada anak yatim. Ya, anak yatim dia tuan, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah, Rasulullah memberi perhatian yang begitu khusus kepada anak yatim. Al-Quran juga disebut memberi hak pada anak yatim, memberi hak pada anak yatim, ya, dan memberi kelebihan kepada orang yang jaga anak yatim. Jadi saya pun pelik juga kenapa begitu, Jadi konon-konon kita tak tahulah sebab kita ni bukan anak yatim. Anak yatim ni si umur dia di bawah paras, kata apa, ya, mayis lah. Kalau dah saya ni mak ayah dia mati kata umur 60 tahun anak yatim, tak ci, kan. Kita yatim semua lagi lah gitu tuan, ya. Haji Rati berapa anak yatim kan, bolehlah terima sedekah. Tak lajat semua. Kenapa? Jadi anak yatim ni anak yang dia bawah umur. Jadi kenapa mereka ini diberi kekerayan begitu special oleh Allah dan Rasulullah SAW, ya. Keadaan anak yatim ni tuan, kalau kita tengok, cuba kita renung anak cucu kita yang kecil-kecil ni, bagaimana keadaan hidup mereka, bagaimana pergantungan mereka dengan ibu bapa. Tiba-tiba yang mereka bergantung harap dari segi kasih sayang, dari segi makan minum, pendidikan, ya, pemerhatian sebagainya, tiba-tiba orang ni tak ada dalam pangkuan mereka. Ibarat kata balik rumah tu tengok mak ayah tak ada, sedangkan anak masih kecil, kan. Bagaimana keadaan perasaan, psikologi mereka dalam kehidupan mereka. Inilah yang, jadi kita yang tak pernah berlaku ni, tak pernah itu, kita tak perasan. Jadi kalau anak yatim sendiri dia tahu, ya. Maka tiba-tiba anak ini, ya, dianyayai oleh seseorang. Biasanya berlaku tuan-tuan, yang membela dia ni anak mak pak saudara, ya. Hari ni banyak tuan-tuan kita tengok dalam masa khabar, ya, dalam berita, ya, 3 anak menjadi yatim sebab satu keluarga aksiden mak ayah meninggal dunia. Tuan-tuan baca tak? Ada kan? Banyak kali saya terbaca. 6 orang sekali jalan, ya. Tiba-tiba tidurlah 3 orang ni anak, mak ayah dah tak ada. Jadi ini kan, kemudian mak ayah tu ada meninggalkan harta. Maka yang membela anak ini biasanya pak saudara dan adik-beradik lah, ya. Maka yang inilah yang mengambil peranan ini, mereka kena jaga betul-betul hak anak yatim tu. Anak budak dia kecil lagi, mak dia ada rumah, mak ayah dia ada tinggalkan harta dan sebagainya, ya. Maka bagaimana mereka kena jaga ini dan memastikan bahawa hak anak ini akan diberikan semula setelah dia sudah sampai kepada umur yang cerdik, ya. Al-Quran menyebut umur yang cerdik, artinya umur yang dah boleh mengurus harta, baru terserah balik. Dan tidak salah orang yang menjaganya itu mengambil seperti upah.
Umpamanya selayaknya kalau kita jaga seorang anak yang umur 3-4 tahun ya, biasanya orang ambil berapa? Sebulan kan, nak jaga dia dan tolak makan minum dia. Ambil lah, bolehlah guna harta yang mak ayah dia tinggalkan. Selebihnya tu serah pada dia. Jadi yang inilah yang menjadi banyak berlaku penganiayaan terhadap anak-anak yatim apabila adik-beradik ni dia pulung dia semua. Istilah tu. Jadi dia tak tinggalkan pada anak ni. Habis harta tu diguna pakai. Budak ni besar, dia kata harta pak ayah mak ayah kau dah tak ada dah. Dah habis dah. Aku duk bela kau dulu. Aku dah beri dekat, aku bayar itu bayar ni. Kalau betul begitu tak apalah. Takut-takut termakan. Maka ini termasuk orang yang mendustakan agama. Kenapa? Kerana besok akan ada pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala balas. Dulu kamu makan harta anak yatim ni, dulu macam mana ni? Kamu tak percaya kan dia sana hari-hari pembalasan? Itu maksud berdusta di situ. Bukan tak berdusta tak percaya wujudnya hari kiamat. Tapi dia tak percaya, seolah dia tak percaya bahawa di sana ada pembalasan terhadap orang yang memakan harta anak yatim. Mudah-mudahan kita tuan-tuan tak termasuklah ya. Saya nasib baiklah tak ada lah dalam golongan tu kan. Tak pernah bela anak yatim ni kata-kata. Itulah. Tapi ada satu lagi. Ada satu lagi ni, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini kita bakal termasuk. Yang ni orang yang tak ambil endah langsung tentang fakir miskin. Ini bakal kita semua ada ni kan. Jiran kita, sebelah rumah kita ada orang yang dhaif, orang yang lemah, kita tak ambil tahu langsung. Saudara mara kita di kampung, kita tahu mereka ni memang lemah, dhaif. Jadi sini nak kena ambil kira juga lah tuan-tuan ya. Kita yang ada duit sikit sebanyak ni tuan-tuan, kena ada, jangan sampai kita langsung kita tak ambil tahu. Janji aku senang, janji aku boleh hidup. Apa nama ni, saudara mara kita kat kampung yang miskin, yang dhaif, yang tak berupaya nak cari duit, terutama sekali zaman sekarang ni, harga barang begitu mahal ya, meningkat ya, terasa semualah tuan ya. Harga barang ni terasa sikitlah. Wallahu a'lam, tuan-tuan tak tahulah. Saya masa terasa sikit. Kita beli malam pergi beli Maggi goreng lah tuan. Maggi goreng kedai mamak kan. Tanya berapa harga dia? Letaklah telur apa? Telur mata. Maggi goreng telur mata. Berapa harga? RM7.5. Waktu saya nak bayar, saya tengok, saya tanya balik, berapa harga Maggi ni kan? Pasal kita duduk beli dulu dalam RM4.5 je lah. Campur telur biji. Dalam beli RM5.5. RM7.5. Beli Maggi 3 bungkus, bayar RM22. Kan? Terasa sungguh. Ya. Nasi goreng RM8.5. Yang dulu ingat. Ya. Mesti terasa. Yang ni sebab tu lah tuan-tuan, kita jangan pelik. Nak beli minyak masak, nak beli sabun sampai RM29, RM28 ya. Jadi orang yang tidak ada pendapatan tetap di kampung-kampung, mereka ni itulah mereka akan terasa. Ada kawan-kawan saudara mara yang kita cerita dia ni makan ayam sebulan sekali. Kita ingat tak? Ada tu. Dia kata kan, kita ni ayam hari-hari, anak kita ni tak ada ayam tak reti nak makan. Betul tak? Kat saya, anak saya kalau buatlah macam mana ikan keli ke ikan siakap, tak ada ayam tak jadi, mau ayam juga. Dia kata dia sebulan sekali. Jangan pelik tu tuan, harga ayam dah berharga berapa. Kan? Dari mula kita ingat masa kita kecil dulu RM5.5. Bukan kecil lagi lah. 7-8 tahun yang lalu, 12 tahun lalu kan, RM5.5. Sekarang ni dah jadi apa? Belah-belah ringgit lah. Ya? Dah belah-belah ringgit. Ikan kembung RM22. Masya Allah. Ya? Jadi semua tu. Lepas tu kita tengok orang datang masuk beli ikan. Kita tetap perhatilah. Kita tetap pergi pasar tu. Dia duk beli ikan yang kepala lembik tu. Ikan dia itu. Ya? Maka ini sebenarnya bukan kita nak menyalahkan siapa-siapa, tetapi nak cerita keadaan semasa sekarang ni barang mahal. Mahal. Dia terasa semua. Jadi bagi orang yang tak berduit tuan-tuan, bagi yang ni, mereka tak akan merasa lah. Lepas tu sekali-sekala kita balik kampung tu, nak pergi jalan dengan saudara mara kita yang tuan-tuan yang belilah. Contohnya, ya. Sebab nak bersedekah tak susah duit. Nak pergi berjalan tak belilah ayam ayam ke sotong ke, ya.
Sotong tuan-tuan jangan tanyalah. Kan. RM40, RM45, udang demikianlah. Jadi mereka tak akan berasa lah. Itulah. Jadi bangkali Allah, betul Allah sebut ni wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tak ambil endah orang fakir miskin ni Allah marah. Kata ini kamu mendustakan agama. Kamu cakap pandai tapi sebenarnya kamu tak reti nak meraihkan orang-orang yang susah ni. Kalau di atas prinsip persaudaraan, ya, maka kita kena ambil kira ayat ini sebagai satu tamparan daripada Allah Taala supaya kita ini mengambil berat tentang orang-orang taif ni. Saya sekala lah, ya. Bukan tiap-tiap hari. Tengok macam mana. Ini semua mencabar kita semua lah. Termasuk saya lah, tuan-tuan, ya. Jadi kita tolong lah apa yang tolong ikut kemampuan. Tak semestinya ikut bagi besar-besar, ya. Ikut kemampuan kita, batas beras, gula, sebagainya. Makanan-makanan asasi lah. Iaitu kebanyakan ada masjid-masjid hari ni dia buat istilah kami buat gerobok rezeki. Ada food bank. Kita letak aja kat depan tu. Tapi letak kat depan saya dekat Masjid Mindah tu ada buat lah, kita buat gerobok rezeki. Tapi kita buat counter sikit. Ada orang jaga. Kan? Ada orang jaga, datang orang miskin, datang, kita ambil nama lah. Sebulan kita benarkan dia 2 kali dia datang. Kalau tidak dia punggah tiap-tiap hari. Pun tak acik kot tuan-tuan. Dia datang dia punggah, dia bawa motosikal. Kan? Tu kacau juga. Jadi kita buat sikit pendaftaran. Kita buat buku kecil. Dia datang, dia hollow macam buat kebajikan, jabatan kebajikan. Dia hollow buku, tengok, okey, akak ni ambil minggu lepas, 2 minggu lepas, okeylah. Jadi sebulan 2 kali kita bagi beras, bagi gula, bagi telur, bagi sardin, ya. Jadi makanan asasi ni insya-Allah kalau, ya. Jadi Tuan Rodi pun bolehlah fikir-fikir ada kan. Nanti kita buat letak kat depan tu. Yang nak ambil ni tuan-tuan, dia akan ada lah segolongan manusia ni, dia ambil kesempatan. Bukan ambil kesempatan, ambil mana yang sempat. Lebih kurang kan? Lebih kurang lah tu. Ya, tak apalah. Tapi kalau nampak sangat tu, nanti kita buat counter pendaftaran supaya mereka ni mengambil secara berhemah. Kita nak bagi percuma, tapi kita bagi takut-takut dia ambil kesempatan ataupun ambil mana yang sempat. Kan? Itu saya letak. Itu dipanggil gerobok rezeki boleh, food bank boleh, ya. Ini dibuat oleh Jabatan Agama Islam, negeri-negeri ada dah mula buat. Masjid-masjid dah mula banyak buat. Tujuannya apa? Inilah nak meraihkan orang yang dhaif macam tu, ya. Itu satu habis dia. Jadi 2 dah tuan-tuan, orang yang berdusta kat agama. Pertama orang yang mengambil hak anak yatim, yang keduanya orang yang tak ambil endah orang fakir miskin. Kemudian kata dia apa ni? Dia tiada gemar di atas memberi makan orang miskin. Inilah hal orang yang tiada percaya pada hari kiamat, ya. Jadi kata tafsir ni dia kata termasuk juga orang tak percaya pada hari kiamat ni orang yang 2 tadi, iaitu tidak memberi hak pada anak yatim dan juga tak percaya, tak meraihkan orang fakir miskin. Adapun orang yang percaya dan yakin, ya, maka tiada menegah ia daripada memberi makan akan fakir miskin dan hak anak yatim. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, iaitu kita percaya bahawa di sana ada pembalasan yang dijanjikan oleh Allah SWT sendiri dan juga daripada Rasulullah SAW, ya. Kerana diharapkan pahala pada hari mengharapkan pahala daripada Allah di hari akhirat, ya. Jadi kita ni buat apa-apa betul, kita percaya, kita harap pahala pada Allah. Baik tolong anak yatim, bagi hak orang fakir miskin, ya. Kerana dalam mengenai mengambil berat dan menjaga anak yatim ini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, saya ambil mafhum hadis tu, dia kata orang yang kafil al-aitam, dia panggil. Orang yang menjaga anak yatim, mengambil berat anak yatim ni, maka dia akan bersama-sama aku dalam syurga, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengangkat 2 jari dia seperti kahatain, seperti 2 jari dekat dengan Rasulullah. Begitu sekali tingginya martabat, dan Rasulullah bagi kredit kepada orang yang mengambil berat anak yatim. Ini untunglah tuan-tuan, ada setengah daripada kawan-kawan kita tu yang mewujudkan rumah anak yatim. Dan bukan setakat dia wujud rumah saja, dia bela anak yatim, jaga, bagi makan, bawa ke sana kemari. Itu di antara ini di antara cara mudah lah. Cara mudah, nampak macam simple. Kita kata biasa aja nampak jaga ni, sebenarnya besar.
yang dijanji oleh Rasulullah SAW pahalanya, sehingga baginda mengatakan mereka yang akan bersamaku dalam syurga. Ya. Ada dalam satu hadis yang lain, ada diriwayatkan bahawa ketika mana Rasulullah nak masuk syurga tu, maka ada seorang yang macam berlumba-lumba dengan Rasulullah. Ini ada hadis juga, tuan. Saya lupa matan itu. Ya. Sejak Rasulullah ke depan, sejak dia ke depan, seolah macam siapa orang ni? Jadi Rasulullah ditanya, siapa orang tu? Maka jawab Rasulullah, itulah kafilul aitam, yakni orang yang menjaga anak yatim. Begitu sekali tuan, ya. Jika tuan ada nak bagi sumbangan rumah anak yatim, bolehlah, ya. Sesetengah masjid surau dan sebagainya, dia pergi buat rombongan, pergi. Kita ni tak jaga anak yatim secara full time, kita pergi tolong pun jadilah. Buat program memberi sumbangan pada anak yatim dan mengusap kepala anak yatim pun ada pahala. Ada pahala insya-Allah taala, ya. Buat hari raya ke hari apa semalam, saya minggu lepas tadi dalam masjid saya tu ada kita buatlah panggil anak yatim, panggil, alhamdulillah ramai nak menderma. Kan, yang individu ada, yang syarikat ada, yang masjid sendiri pun ada, yang mereka beratur, ya. Di samping usap tu, jangan usap saja, olorlah sikit. Yang ni usap saja, anak yatim kata tak usap saja aku ni buat reti kan. Beratur panjang, datang usap pergi, ya. Jadi usap sambil usap, olor sikit. Alhamdulillah, ya, kita siapkan dengan plastik yang bag yang besar tu, paper bag tu. Ramai berbaris. Yang nak memberi pun adalah dalam 5-6 agensi. Ada individu pun ada. Kontraktor yang berduit, mereka tunggu, mereka bawa siap-siap, mereka masukkan demo pada anak yatim. Alhamdulillah. Dia antara aktiviti yang, jadi kita ni barangkali tak termasuk dengan hadis Rasulullah kata yang dikatakan bersama Rasulullah tu, orang yang betul-betul mengambil anak yatim, membelanya, menjaga seperti yang rumah anak yatim tu lah. Yang mudah kita nak faham, yang ada macam rumah anak yatim. Itu di antaranya. Alhamdulillah. Jadi turun ayat ini kepada Al-As bin Wa'il dan Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal. Ini mereka ni ia dikatakan turun ayat ini mengatakan orang yang mendustakan agama ni, orang tak percaya pada agama ni, adalah di antara beberapa orang yang disebut dalam nama yang di sini, ya. Iaitulah Al-As bin Wa'il, Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal. Golongan ini memang orang fakir miskin ni dia tak ambil dah. Jadi itu gambaran yang diberikan, ya. Habis di situ tuan. Kemudian ada lagi yang mendustakan agama ni. Fawailul lil musallin. Ya, maka bermula saat azab atau saat jahat itu, ya. Mereka ni akan segolongan akan masuk ke dalam neraka. Neraka wil. Fawailun, neraka wil lah. Ataupun setengah tafsir dia kata celakalah. Disediakan neraka wil ini disediakan bagi segala orang yang sembahyang. Yang ni tak sedap sikit kita dengar, ya. Ada juga neraka disediakan bagi orang sembahyang. Tentang sembahyang yang macam mana? Yang tiada mereka itu daripada sembahyang mereka tu, ya. Mereka ini lupa dalam solat, daripada solat mereka. Mereka yang lupa daripada solat mereka disebut di sini dia kata mentakhirkan daripada waktu. Ya. Ini kita kena berat sikit, kena ambil perhatian. Allah kata sini dia bagi peringatan, ya. Kita ni ada juga dia katakan orang yang mendustakan agama ni orang yang tak ambil indah, tak ambil berat sangat pasal solat. Dalam tafsir yang lain saya cuba rujuklah. Di antara perkataan fawailil lil musallin, neraka wil lah bagi orang sembahyang. Allazina hum, yang mana mereka daripada mereka tu an salatihim. Jadi perkataan an ini memberi ruang kepada ulama untuk membuat ulasan, ya. Lalai daripada solat, bukan lalai di dalam solat. Ya. Kalau lalai dalam solat, jawab dia kantoi semua kita. Maksudlah hidup cakap. Kalau lalai dalam solat, jawabnya kantoi semua. Nak kawil habis, ya. Tapi Allah Taala ni Maha bijak, Maha mengetahui bahawa Allah tak sebut menggunakan dalam ayat ini, tak guna perkataan fi solatin, dia guna an. Mana lalai daripada solat mereka. Maka ulama buat tafsiran, satu lalai dia kata tak sembahyang langsung. Maknanya langsung tak ambil tahu pasal sembahyang. Itu satu lalai. Yang keduanya sembahyang tak cukup. Ada tak orang sembahyang tak cukup? Mari isyak dia sembahyang, subuh dia sembahyang, zuhur asar dia tak sembahyang.
Ada juga dia sembahyang zuhur asar saja, subuh ke mana, zuhur maghrib ke mana, tak ada. Ada tak yang sembahyang seminggu sekali? Sembahyang Jumaat penuh sampai Jumaat. Apa-apa melimpah-limpah ke bawah. Lepas solat Jumaat mana pergi dia orang ni? Tak ada pun. Ya. Tak sembahyang wallahu a'lam. Itu di antara yang lalai daripada solat. Yang mereka lalai daripada solat artinya tak ambil berat langsung tak sembahyang. Itu satu, ya. Yang kedua, ada juga ulama mengatakan lalai daripada solat ini lalai kerana melengah-lengahkan solat. Yang ni kena ambil perhatian. Kita orang sembahyang ni dah sembahyang elok dah. Kan? Yang lengah ni termasuk kita semua lah, kadang-kadang lengah. Ya, kenapa lengah dalam sembahyang? Tengok bola. Tengok bola, tengok Hindustan, kan? Ini takut-takutlah, ya. Jadi jangan lambat sangatlah. Dia kata tengok ulama, dia kata takhir tu sehingga masuk waktu lain. Tapi kalau takhir dalam lingkungan waktu tu tidaklah menjadi sesuatu yang masuk dalam ni, ya. Tapi takut-takut risau juga, takut takhir tu dengan sengaja. Ya, kita tak sengaja. Tapi takhir tu ada tafsir, dan takhir tu pun ada banyak. Dia kata takhir ni, dia kata tangguh punya tangguh, tengok tinggal 5 minit dah nak habis. Lari-lari pergi kejar sembahyang, tengah sampai tak sempat. Ada juga orang takhir sampai tak sempat pun nak sembahyang zuhur kerana tangguh punya tangguh sehingga masuk waktu asar. Ini termasuk wailun. Wailun, ya. Cuma kita orang sembahyang ni apa kita kena perhatikan? Takut kita mentakhirkan sembahyang tu juga, takut termasuk dalam wailun. Jadi kena pakai jagalah. Ya, pakai jagalah. Betul Nabi kata sebaik-baik kamu ialah mereka yang jaga solat lah, di awal waktu mereka yang solat di awal waktu, ya. Jadi di antara khairul amal, di antara amal yang terbaik ialah as-salat fi awali waqtiha, sembahyang di awal waktu, ya. Ada hadis mengatakan as-salat fi waqtiha, solat di dalam waktu, ya. Tapi kalau kita ada hal sebagainya, sesuatu yang ada sebab musabab, yang munasabah tu, maka kita takhir itu tidaklah memberi masuk dalam lingkungan hadis ini, kita. Jadi sebut sini mentakhirkan, itu yang kita takhirkan waktu. Dan kata Ibnu Abbas, ini ialah sifat orang munafik. Sembahyang di hadapan orang sahaja, terutama sekali pula di hadapan orang pun dia tak sembahyang. Ni lagi teruklah tu. Dan orang munafik ni dia sembahyang waktu orang ada, orang tak ada dia tak sembahyang. Itu termasuklah ni. Celakalah orang sembahyang macam ni lah tak. Waktu ada majlis, ya, ada perhimpunan, ada orang besar-besar turun, orang besar sembahyang, dia pun sembahyang sekali lah. Tapi sebenarnya dia tak sembahyang. Ada ke tak ada, tuan-tuan? Ada lah, ya. Kita tak nak mengatakan siapa-siapa, tapi maknanya ada segolongan macam tu. Satu. Yang keduanya, ia kata ia menunjuk-nunjuk akan sembahyang mereka, yakni tiada mereka ini beriman, ya. Sebenarnya dia tak iman, dia saja sembahyang tu, dia nak tunjuk orang. Itu pun termasuk dalam golongan wailun ini, ya. Jadi saya yakin antara kita ni dah tak adalah, kita jauhkan. Kalau dia orang yang sembahyang nak menunjuk ni, sebenarnya mudah nak cam, tuan-tuan. Dia tak boleh tahan lama. Kalau sembahyang nak menunjuk ke orang ni, dia tak boleh bertahan lama. Dia tak akan datang ke masjid berulang kali, tak. Jadi Nabi kata, iza ra'aitan nas ya'taduna al-masjid fashhadu alaihi bil iman. Kalau kamu tengok orang tu berulang alik ke masjid, maka saksilah dia orang beriman. Jadi mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan ini, ya. Termasuk dalam hadis yang disebut Rasulullah, orang yang membiasakan dirinya, dia tak sedap kalau tak boleh datang masjid, dia tak selesa. Dia rasa macam tak kena je duduk kat rumah, kan. Macam tak sedap. Itu maknanya kita sudah ada iman lah, ya. Jadi Rasulullah kata, senang je kalau kamu nak tengok orang beriman tak beriman ni, kamu tengok dia berulang alik ke masjid, tu tanda iman sebenarnya, ya. Itu di antara Allah yang Rasulullah sebut. Jadi ini yang di golongan munafik ini, maka mereka ini tidak akan boleh bertahan lama, ya. Adapun orang mukmin, dikata maka sembahyang ia di hadapan orang dan juga di belakang orang. Orang mukmin dia tak kira orang ada ke orang tak ada, dia sembahyang aja di rumah, ya. Tak sempat tasbih di rumah pun dia akan solat. Kalau dia tidur waktu maghrib, lepas solat maghrib, tiba-tiba bangun pukul 2 pagi, dia akan bangun sembahyang, dia akan bangun sembahyang isyak walaupun dah mengantuk, letih sebagainya. Itu maknanya dia sudah ada iman dia sudah melekat dalam hatinya, dan dia akan qada mana yang terlupa daripada solatnya. Anda yang terlupa solat, dan dia akan melaksanakan sujud sahwi ketika mana
terleka sikit di dalam solat, ya. Allazina hum yura'un, dan termasuk dalam orang yang mendustakan agama juga ialah segala mereka yang riak mereka itu pada ibadat sembahyang dan lain-lainnya, ya. Kemudian akhir sekali tuan-tuan. Akhir sekali apa cerita periuk tadi? Ingat tak cerita periuk tersebut mula kan? Wa yamna'unal ma'un, dan meregah mereka itu daripada pinjam ma'un. Ma'un ni periuk, belanga dan segala keperluan dapur, keperluan hidup seharian. Itu makna al-ma'un. Ya, meregah macam mana? Ya. Maknanya mereka ini orang nak pinjam periuk, nak pinjam jarum, nak pinjam cangkul, dia tak bagi. Ini pun termasuk orang berdusta agama juga. Ada kata ada tu tak? Ada kan? Pinjam cangkul. Tapi yang meminjam tu agak-agak lah, patut-patut hari-hari si pinjam macam kan. Asal nak menyangkul pinjam, saya pinjam, beli sendiri. Tapi nak cerita ni, ada orang tu jenis kedekut. Dia duduk berjiran, jiran nak pinjam cangkul dia tak bagi, nak pinjam pinggan mangkuk dia tak bagi. Ya, jadi hidup berjiran macam tu lah kan. Allah Ta'ala menyuruh kita supaya kita bertolong menolong. Jiran nak buat kenduri, kita bagi pinjam. Rumah kita ni ada kalau kenduri tu untuk buat letakkan hantaran, ya, pinjam bagi. Ya, nak pinjam periuk besar, kenapa? Nak buat kenduri. Ya. Jadi Allah Ta'ala siapa menolong itu pun dia kira. Orang ada juga sejenis manusia ni yang dia jenis kedekut, jenis berkira. Dia sebut di sini jarum dia kan. Maknanya orang nak pinjam jarum zaman kita dulu, nak jahit kain, tak ada jarum, pinjam jarum, ya, dia kira. Maknanya kalau orang tak beri tu, termasuk mereka ini dalam orang yang mena'un al-ma'un, menegah mereka itu daripada memberi pinjam benda-benda keperluan asal dalam kehidupan. Jadi saya rumah kita, ya. Dia sebut sini seperti jarum, kapak dan periuk, dan pinggan, ya, dan timba, dan umpamanya pinjam baldi. Jadi sini, ya, makna ayat ini iaitu menegah ia yang dibakhil, tu kedekutnya, ya. Yalah. Sebab itu kata ulama, dia kata sebagai akhirnya tuan-tuan, sunat kita ni menyimpan banyak barang-barang yang dikehendaki oleh jiran kita. Sampai begitu sekali. Ya, kita tahu jiran kita ni perlu apa, kita beli lebih lah sikit. Ya, jiran kita ni asyik pinjam baldi aja. Contohnya cangkul, kita belilah 2 cangkul. Kan? Kita tahu dah jiran kita nak. Maknanya siapa gitu sekali tuan-tuan. Islam mengajar kita supaya menjadi orang baik. Ya, menjadi orang baik. Beli 2 baldi, kita tahu kalau dia pinjam 1, kita masih ada lagi 1. Ya, sampai kita memperbanyakkan iaitu menyimpan barang-barang yang dikehendaki oleh jiran supaya berbuat kebajikan dengan memberikan pinjam akan mereka itu, ya. Jadi hari ini cerita surah Al-Ma'un. Surah apa tuan-tuan? Surah pinggan mangkuk. Ingat tu jadilah. Yang lain tak ingat pun tak apa. Ingat pinggan mangkuk jadi. Kan? Alhamdulillah. Jadi pengajaran amat banyak tentang pengajaran ayat ni, ya. Kalau kita nak bertadabbur tu, masya-Allah lah. Pertama Allah sebut apa? Orang yang mendustakan agama, ya, orang yang tak percaya pada wujudnya hari pembalasan, ya. Jadi termasuk juga di sini orang yang berdusta agama ni orang yang tak memberi hak anak yatim. Dia jaga anak yatim tapi dia ambil hak anak yatim tu dia tak bagi. Yang keduanya orang tak ambil endah langsung orang fakir miskin. Orang susah macam mana, jiran susah macam mana, janji aku senang. Ya, itu orang murtad. Kenapa? Kerana dia tak percayakan bahawa di sana Allah Ta'ala nak bagi benda yang baik kepadanya. Ini syurga. Allah Ta'ala nak bagi syurga. Rasulullah kata orang jaga yatim ni akan bersama aku dalam syurga. Tiba-tiba dia menolak. Ini mana rugilah. Ya. Kerana yang kita nak jaga yang dekat sangat dengan kita tuan-tuan, dia itulah juga itulah orang yang sembahyang yang mana dia leka daripada salah, ya. Jadi yang lalai itu saya dah sebut dah beberapa perkara. Pertamanya tak sembahyang langsung, sembahyang tak cukup, ya. Orang yang melengah dengan waktu sampai masuk waktu lain, ya. Maka dan juga orang yang sembahyang nak menunjuk-nunjuk, yang ni riya. Ini termasuk orang yang mendustakan agama. Kenapa? Kerana kita sembahyang ni ialah lillahi ta'ala. Kita bukan sembahyang untuk orang. Kalau kita sembahyang untuk orang, maknanya letih saja je. Daripada kita letih saja, baik kita jaga solat kita. Elok tak elok solat kita, kita sembahyang lillahi ta'ala. Ya? Maka itu di antara yang terakhir sekali, wa yamna'unal ma'un, orang yang mencegah pinggan mangkuk periuk belanga. Jarum, kapak. Dia sebut semua sekali kan? Bukan saya sebut ni. Dalam kata tak percaya, tuan buka kita ni. Dia sebut kapak, dia sebut. Ya, jarum, kapak, timba. Timba ni baldi dia kot.
Kan atau zaman dulu orang kan zaman kita zaman mak ayah kita dulu, saya pun sempat lagi pakai timba tu. Telaga tu cebok kan. Pinjam timba sekejap. Kan? Ada setengah tu dia sembunyi kat timba dia. Kan? Ada tu kan jenis kedekut. Dia sembunyi dalam kan. Kita pergi orang nak pergi ambil telaga ada, timba tak ada. Dia juga jadi macam tu, ada. Itulah di antara perkara yang Allah Taala. Jadi kita tahu bila baca surah Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, kalau tak ingat semua satu persatu pun ingatlah bayangannya. Ya. Yang paling tak ingat sekali wa yamna'unal ma'un. Tak ingat yang lain, ingat. Jangan mangkuk jadilah. Jadi mudah-mudahan kita dapat sedikit faedah pada malam ini insya-Allah. Kita sudah habis al-ma'un, insya-Allah pada minggu ataupun kuliah akan datang kita masuk pula tentang ayat surah Quraisy, diila bi Quraisy, ya. Insya-Allah kita cuba habiskan surah-surah Al-Azim ini, lepas tu kita tengok pula macam mana jadi dia untuk kita pergi pada ayat-ayat berikutnya ataupun surah-surah pilihan. Sekadar itu untuk hari ini, wallahu a'lam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihaqqi hidayatika amin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazainir rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.